Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Iman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Hari ini kita belajar bagaimana kita nak menjawab soalan dalam mata pelajaran Akuakultur dan Haiwan Rekreasi tingkatan 5 bab membiak ikan hiasan jenis bertelur. Untuk segmen pada kali ini, cikgu, apakah yang akan cikgu kongsikan? Baik, segmen untuk kali ini kita akan kongsikan bagaimana kita hendak menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan ikan angel. Tadi ikan pelaga, sekarang kita ikan angel. Okey. Boleh? Boleh, cikgu, silakan. Boleh saya teruskan? Boleh, cikgu. Okey, baik. Kita teruskan pelajaran kita. Baik. Soalan contoh bahagian A, ikan angel. Okey, soalan yang pertama. Jadual 1 menunjukkan sebahagian peralatan dan bahan yang digunakan untuk aktiviti pembiakan ikan angel. Okey. Ini dia ada jadual ya, iaitu peralatan dan bahan, garam, akuarium, anti-klorin, paip PVC. Tuliskan nama peralatan dan bahan tersebut mengikut kategori yang betul dalam ruang jawapan. Baik, dia ada bagi jadual ya, bagi jadual. Maka kita kena tahu dahulu kata kunci dia. Baik, kata kunci dia adalah peralatan dan bahan untuk pembiakan ikan angel. Baik, kita tentukan dulu. Ingat, kita kena tulis nama. Nama dan juga nama mengikut kategori. Okey. Okey, garam dan garam ini adalah apa? Jadi kita tandakan pada kertas peperiksaan kita. Tak apa, kita contoh sikit, tak ada masalah. Okey, huruf B maknanya bahan. Okey. Akuarium apa? Jadi akuarium kita tanya kita adalah alat. Okey, maka alat maka kita sebagai peralatan lah. Okey, anti-klorin apa? Anti-klorin adalah bahan. Dan paip PVC ini adalah peralatan. Okey, maka kita dah dapat ini, maka kita tulis pada bahagian bawah. Okey, garam kita tulis, akuarium ikut susunan yang kita ambil daripada atas lah untuk mengelakkan kita tertinggal lah. Okey, garam, anti-klorin, akuarium dan juga paip PVC. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, jadual 2 menunjukkan sebahagian ciri-ciri ikan angel semasa pemilihan induk untuk dibiakkan. Okey, dia ada bagi satu jadual. So, genital papila yang berbentuk V mempunyai saiz badan yang kecil. Dari pandangan atas, perutnya kelihatan pipih dan kepalanya besar. Dari pandangan sisi, antara mulut dengan silit dorsal berbentuk rata. Tulis ciri-ciri ikan angel tersebut mengikut jantina yang betul dalam ruang jawapan. Yang ni dia suruh tulis ayat tu. Dia tidak lagi pakai panggil huruf ABC tadi. Dia tak pakai tu. Dia panggil perwakilan. Yang ni bukan perwakilan. Maka kita tulis ikan jantan. Baik, pertama tu kita kena tahu dulu kata kunci dia dulu adalah ciri-ciri ikan angel. Dan kita kena tuliskan ciri-ciri dia di dalam kotak ni lah. Okey, kita tentukan dulu. Genital papila berbentuk V. Baik, genital papila berbentuk V ni adalah untuk ikan. Okey, ikan apa? Ikan jantan. Ikan jantan. Ikan jantan. Okey. Mempunyai saiz badan yang kecil adalah ikan betina. Ikan betina. Betul, Aiman. Baik, dari pandangan atas, mana kita lihat daripada atas, perutnya kelihatan pipih dan kepalanya besar. Ini adalah ikan. Biasa besar ni jantan. Kepala besar. Okey, jantan. Betul, Aiman. Okey, Pandai, Aiman. Okey, baik. Dari pandangan sisi pula, okey, antara mulut dengan silit dorsal adalah berbentuk rata. Ini adalah betina. Bila kita dah dapat ini, maka kita tulislah pada bahagian bawah. Okey. Tulis genital papila ni ikut kategori lah. Jangan pergi kepada kategori lain pula. Okey, genital papila, dia punya mempunyai saiz, pandangan dan juga yang akhir sekali lah, pandangan daripada sisi lah. Okey, dah siap ni, kita akan dapat markah 4 markah. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Baik, sebahagian daripada pernyataan di bawah, okey, menunjukkan ciri-ciri ikan angel. Tuliskan betul bagi pernyataan yang betul dan salah bagi pernyataan yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Ini dia ada satu jadual lah. Okey, pernyataan dia. Ingat, kita tanda dulu kata kunci dia. Okey, okey, tulis apa? Nak tulis betul dan juga salah. Jangan tulis benar, jangan tanda right. Jangan macam tu pula. Tulis betul atau salah sahaja. Okey, genital papila ikan angel jantan berbentuk U. Tadi kita belajar bentuk V. Kenapa U? Maka jawapan dia apa?
Siapa murid-murid cikgu yang nak jawab? Volunteer? Silakan. Silakan. Saya. Okey. Apa jawapannya? Salah. Oh. Salah. Salah. Okey. Betul lah. Salah. Okey, betul jawapan dia adalah salah. Sebab tadi kita belajar adalah bentuk we. Okey. Dari sudut pandangan atas, perut ikan enja jantan kelihatan pipih. Betul atau salah? Ingat kita kena tanda kata kunci dulu, iaitu perut ikan enja kelihatan pipih. Okay, ada yang volunteer? Silakan. Betul. Okey. Betul Okey. Yang ketiga, ikan enja jantan menunjukkan saiz badan yang kecil daripada ikan enja betina. Ini adalah jawapan dia apa? Agak-agak salah. Betul. Aiman dah geleng kepala. Betul salah jawapan dia. Baik, dari sudut pandangan Sisi, bentuk badan ikan enja betina antara mulut dengan sirik dorsal adalah bentuk rata. Ini adalah jawapan dia adalah Betul. betul. Okey. Kita tanda betul. Dan akhir sekali, ikan enja mempunyai jalur melintang berwarna hitam yang berfungsi sebagai penyamaran tambahan. Ikan enja kan kita tengok tu ada warna hitam tu kan. Itu hitam. menunjukkan dia ada penyamaran. So jawapan dia adalah betul. Okey. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, betul. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Baik, soalan 4. Jadual 3 menunjukkan penyataan langkah kerja pembiakan ikan enja yang tidak mengikut urutan. Ini kita tidak ikut urutan. Okey, dia bagi kita punya ni. Kata kunci dia, pembiakan ikan enja yang tidak mengikut urutan. Baik. Jadi apa perlu kita buat? Ialah tulis A, B, C, D dan juga E dalam ruang jawapan tersebut. Maka kita tengok A. A adalah memasukkan air yang telah dinyah klorin. B. Membilas akvarium dengan air yang bersih. C. Memasukkan tumbuhan akuatik berdaun lebar. D. Memasukkan induk jantan dan betina yang terpilih. E. Membasuh akvarium dengan menggunakan larutan garam. Jawab penyataan ini semuanya betul. Okey, jawapan ini semua betul, cuma kita kena tentukan langkah yang mana yang sepatutnya kita tulis di dalam ruang jawapan. Okey, baik, kita tentukan dulu. Okey, E, membasuh akvarium dengan menggunakan larutan garam. Ini adalah nombor 1. Kita tulis 1. Yang kedua apa? Okey, murid cikgu boleh bantu? Okey, silakan. Seterusnya yang kedua. Okey. B. Okey, membilas akvarium dengan air yang bersih. Okey, kita tengok apa jawapan dia. Ya, betul. Pandai bagus. Ini kalau duduk kat sekolah saya akan bagi RM2 ni. Okey, C. Okey, yang C pula. Yang ketiga. Okey, tiga apa ya? Tiga? A. Okey, kita tengok. Ya, betul. A, bagus bagus. Murid dia cerita hari ni anggap baik cerdik. Okey, yang keempat apa? C. Okey, yang keempat adalah C. Okey, betul C. Okey. Yang kelima tentulah yang terakhir sekali lah, iaitu memasukkan induk jantan dan induk betina yang terpilih. Maka kita dah tentukan, maka kita akan tulis pada bahagian dalam kotak ni. Okey, tulislah A, B, A, C dan D. E, B, A, C, D. Okey, kita tulis ni. Maka kita akan dapat 5 skor. Jangan tersilap tulis Okey. Pastikan tulis pada kertas soalan tu anda tulislah. Murid-murid tulislah Tulis supaya kita tidak tertukar. Nanti ada B 2 kali ke, ada A 2 kali ke. Itu satu kelemahan murid-murid kita lah. Okey. Soalan kelima. Sebahagian daripada penyataan yang dalam jadual 4 berkaitan dengan tanda-tanda ikan enja yang sakit. Okey, tandakan right pada penyataan pembiakan ikan enja yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Dia ada bagi jadual 4. Okey, yang ni tanda kita, kata kunci kita ialah tanda-tanda ikan enja yang sakit. Okey, apa perlu buat? Kita kena tandakan right dan juga kena tandakan pangkah. Okey, baik. Soalan yang pertama, selaput pada mata. Ya, murid cikgu yang mana yang sudi menjawab? Silakan. Salah. Betul. Okey, apa jawapan ni? Betul. Betul. Okey, mari kita tengok apa jawapan dia. Mari kita tengok jawapan dia. Selaput pada mata. Pada mata ikan enja ni dia ada selaput.
Okey, maka jawapan dia adalah betul. Okey, ini tanda ikan sakit lah. Yang kedua, makan dengan banyak. Okey, ada murid cikgu nak jawab? Ya? Okey, Syarul. Salah. Okey, makan dengan banyak. Oh, makan dengan banyak. Takkan makan dengan banyak itu dia tanda dia sakit. Okey, ini tanda dia pangkah lah. Okey, salah lah. Okey, ikan berenang dengan aktif. Okey. Ikan berenang dengan aktif ada? Sudi jawab? Salah. Okey. Berenang dengan aktif tentulah salah. Okey, kita tandakan pangkah. Dan ikan berenang secara berpusing-pusing. Berpusing-pusing. Ini betul atau salah? Betul. Okey, betul. Okey, kita tandakan. Betul. Okey, kita tandakan betul. Okey, baik. Yang terakhir sekali adalah ikan berenang sambil menggeserkan badan pada dinding. Maknanya dia bergeser. Dia bergeser pada dinding. Maknanya ini adalah, cikgu bagilah ya. Yang akhir sekali adalah apa? Betul. Betul. Terima kasih ya. Okey, baik. Soalan yang ke-6. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-6. Soalan ke-6 adalah sebahagian daripada pernyataan dalam jadual 5 berkaitan dengan langkah pencegahan penyakit ikan enja. Tandakan raib pada pernyataan langkah kerja pencegahan penyakit ikan enja yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Baik. Memberi makan pelet dengan banyak. Okey, ini ingat sebelum tu kita kena ada kata kunci dia, iaitu langkah pencegahan ikan enja. Apa perlu buat? Ialah kita kena tandakan raib ataupun kita tandakan pangkah. Ingat pesan cikgu, jangan tanda selain pada tanda ini. Okey, memberi makan pelet dengan banyak. Pelet ni maknanya makanan ikan lah. Okey, kita gariskan makan pelet dengan banyak. Makan pelet dengan banyak. Maka jawapan dia apa? Salah. Salah. Okey, membasuh akuarium selepas digunakan. Betul ke salah? Okey, ada murid cikgu nak jawab? Silakan. Saya. Betul. Betul. Okey, kita tanda basuh akuarium dengan selepas digunakan. Okey, ini kita mencegah betul. Mengasingkan dengan segera ikan yang mati. Ikan mati kita asingkan terus. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey, kita tengok jawapan dia adalah betul. Mencampurkan terus ikan yang baru dibeli dengan ikan lama. Contoh ikan enja yang ada depan Aiman ni baru beli, kita kat rumah dah ada ikan enja yang lama, kan? Kita tak boleh campur terus. Jadi jadi kita kena tandakan cikgu tandakan warna hijau. Jadi jawapan dia adalah salah. Sebab kita mungkin tahu mungkin kita tak pasti sama ada ikan yang kita baru dah beli tu sama ada dia sakit ataupun sihat sebenarnya. So, kita tandakan pangkah. Dan akhir sekali, mencelup peralatan yang digunakan dengan larutan garam. Okey, ada murid cikgu nak jawab? Okey, silakan. Betul. Okey, kita tandakan. Okey, jawapan dia adalah betul. Okey, baik. Soalan yang ke-7. Okey. Jadual 6 menunjukkan pernyataan langkah kerja membungkus ikan enja yang tidak mengikut urutan. Okey, ini adalah pernyataan langkah kerja lah. Memasukkan ikan yang telah digeritkan, kempeskan plastik untuk membuang angin, mengikat semua bucu dengan gelang getah, memasukkan nozzle dan picit picunya untuk memasukkan gas, memasukkan air sebanyak 1/3 daripada plastik pembungkusan dan memutar plastik pembungkusan dan mengikatnya dengan gelang getah. Ini adalah jadual, dia bagi jadual. Susun dan tuliskan langkah kerja pembungkusan ikan enja tersebut mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan. Okey, ruang jawapan dia ada kat muka sebelah. Okey. Baik. Kata kunci dia adalah dia tidak mengikut membungkus ikan yang tidak mengikut urutan. Jadi kita kena susun dahulu. Okey, susun macam mana? Okey, susun dan tulis ya. Ini arahan dia lah. Okey. Yang pertama apa ya? Boleh cuba jawab? Silakan. Siapa nak cuba? Okey, Syarul. Syarul? Mengikat semua bucu dengan getah gelang. Okey, baik, betul lah. Okey, mengikat gelang getah. Okey, mengikat semua bucu dengan gelang getah ini untuk mengelakkan daripada ikan itu mati kerana tersepit. Okey, yang kedua, kita kena buat apa? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Memasukkan ikan yang telah dibeli. Okey, memasukkan Air. Okey, yang kedua adalah memasukkan air sebanyak 1/3 daripada plastik pembungkusan. Baik, yang ketiga ialah cikgu bagilah. Yang ketiga adalah memasukkan ikan yang telah digeritkan. Selepas kita masukkan ikan yang telah digeritkan, apa kita buat? Kita kempeskan dulu plastik. Okey, kita dah buang angin dia. Kemudian kita masukkan
nozzle dan picu dia dan kita picit. Dan akhir sekali kita akan lakukan putarkan plastik pembungkusan dan mengikatnya dengan gelang getah. Bila kita dah tulis semua jawapan ini, okey, semua jawapan yang kita dah tulis, maka kita akan tuliskan di dalam ruang jawapan. Okey. Okey, baik cikgu. Tadi berapa markah yang kita boleh bagi untuk soalan tadi? Soalan tadi biasanya 5 ataupun 6 soalan macam ni. Okey, baik cikgu. Terima Kadang-kadang kasih cikgu. soalan tu dia bagi satu dah bagi dah. Baik. Okey. Jadi cikgu, kita nak sambung lagi selepas ini, Okey. tapi kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM